Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Jazizul bin Ramli, staf pelajar 841122055269 dalam subjek pengurusan projek. Saya hari ini akan menerangkan tentang konflik yang berlaku dalam pengurusan projek. Konflik ni merupakan satu elemen dalam kehidupan manusia, sama ada di tempat kerja, di luar tempat kerja, seperti dalam rumah, di luar rumah, ataupun di mana-mana pun konflik tetap akan berlaku. Ianya tercetus disebabkan seseorang itu mempunyai macam kemahuan ataupun pengharapan yang selalu bercanggah dengan kemahuan atau pengharapan orang lain. Ini bermaksud kita tidak bersependapat dengan rakan sekerja, majikan, keluarga sendiri ataupun individu yang kita berurusan lah. Definisi konflik ni bermula apabila satu pihak menganggap satu pihak lain telah menghambar atau akan menghambarkan satu kepentingan dirinya. Ini adalah definisi konflik menurut Thomas 1976. Definisi ini merangkumi jenis konflik antara individu dan dalam kumpulan. Okey, dalam konflik menurut Stock and Walker pada tahun 1992 ada 3 jenis konflik, iaitu pertama konflik diri, kedua konflik antara manusia ataupun kita kenali sebagai interpersonal, dan juga yang ketiga konflik antara pasukan. Konflik diri ini bersifat persendirian ataupun antara diri sendiri. Dalam tugasan ataupun kehidupan harian kita membuat keputusan melibatkan banyak alternatif pada diri sendiri. Itu dipanggil sebagai konflik diri pada diri kita. Pertama, kita terpaksa memilih antara beberapa alternatif yang sesuai. Kadang alternatif ini ada yang mempunyai kesan positif, ada yang mempunyai kesan negatif. Itu adalah konflik pada diri kita. Ketiga, kita akan menghadapi dengan alternatif yang mempunyai kesan negatif saja. Yang kedua pula adalah konflik antara manusia ataupun interpersonal. Konflik ini adalah berlaku di mana-mana saja. Terutama sekali konflik antara manusia ini banyak berlaku di tempat kerja. Sumber yang tidak mencukupi pencabahan pendapat, perspektif manusia, tersalah anggap. Inilah antara sebab-sebab timbulnya konflik ni. Ia berlaku kat mana pun, tak kisah di mana-mana pun, sebab kita berhubung dengan manusia, terutama melibatkan komunikasi dan bekerja dalam satu pasukan, terutama dalam pengurusan projek. Untuk kita mencapai matlamat yang sama tapi berlainan peranan, tanggungjawab dan juga keperluan. Seterusnya saya akan jelaskan 4 jenis isu pencetus konflik, di mana isu-isu yang mencetuskan berlakunya konflik ada 4 jenis, iaitu tidak setuju dengan maklumat ataupun peranan ataupun tujuan sesuatu projek itu. Kedua, tidak setuju dengan cara melakukan tugas. Ketika kita melakukan pengurusan projek, ada yang tidak setuju dengan cara kita melakukan tugasan projek tersebut. Yang ketiga, kita tidak setuju dengan suatu keterangan fakta. Contoh, dalam satu projek itu kita diberikan satu keterangan fakta, rakan-rakan kita tidak bersetuju dengan fakta tersebut ataupun diri kita sendiri tidak bersetuju dengan fakta tersebut. Dan yang keempat, dia tidak setuju dengan nilai. Contohnya jumlah unit. Kadang kita rasakan jumlah itu tak tepat, ada yang mengatakan jumlah ni tepat. Situlah jenisnya, 4 jenis isu pencetus konflik. Okey, selain itu pula berlakunya konflik pasukan. Dalam satu pasukan tu kita menghadapi 2 jenis konflik dalam menjalankan peranan kita dalam menjalankan tugas. Pertama, konflik dalam pasukan, sama ada seperti pasukan mengalami konflik sama sendiri oleh sebab-sebab tertentu. Yang kedua, konflik antara pasukan merupakan konflik yang tercetus antara satu pasukan dengan pasukan yang lain. Contohnya, tim A dan tim B bercanggah pendapat tentang tujuan projek ataupun nilai sebenar projek. Itu adalah satu konflik antara pasukan dan juga pasukan. Terdapat juga konflik pasukan dengan individu, itu pun terdapat juga.
Seterusnya, konflik pasukan perlu dititik berat dan diurus dengan baik demi kebaikan dan peningkatan prestasi pasukan dan juga organisasi. Bila berlakunya konflik, kita nampak ada beberapa petunjuk yang mengatakan berlakunya konflik tu, seperti sikap kita tidak dapat bekerjasama dalam satu pasukan. Kita melihat pada personaliti seseorang itu berlaku percanggahan. Lepas tu kita mempunyai matlamat yang berbeza, dan lain-lain lagi lah. Banyak petunjuk-petunjuk konflik yang kita boleh nampak. Seterusnya, matlamat yang tak cukup penjelasan, kemahiran perbincangan, kadang peranan kita yang tidak sesuai, kurangnya komunikasi, keterbukaan, kurang bekerjasama. Lepas tu kita nampak perbezaan pendapat dengan cara kita bekerja, dan juga kita kekurangan maklumat yang berguna. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan tentang konflik yang berlaku dalam pasukan. Selain itu, terdapat konflik dalam organisasi, iaitu koordinasi dan kawalan. Pekerja, kita berbeza peranan tapi mengharapkan pertolongan perkhidmatan antara mereka, ataupun kawalan terhadap kemudahan seperti alat pandang dengar, melibatkan kadang majikan. Organisasi itu koordinasi dan kawalan prosedur untuk mendapatkan ini terlalu rumit dan panjang. Selepas itu kita dapat kekurangan sumber. Pekerja atau pasukan bersaing untuk mendapatkan sumber itu untuk keperluan tugasan mereka. Itu melibatkan konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi juga melibatkan anatomi tugas yang membuat keputusan. Kita ada masalah komunikasi, iaitu matlamat kurang jelas, dan seterusnya peranan dan pengantungan yang tidak jelas. Konflik juga berlaku antara manusia, pertama melibatkan tersilap faham, salah faham, emosi, penilaian, konflik yang rumit yang amat kurang kita sedari adalah konflik yang melibatkan nilai dan emosi. Seterusnya, dalam konflik ini ia mempunyai faedah dan kebaikan dia. Dia menzahirkan masalah yang dihadapi oleh satu kumpulan. Keputusan yang berkualiti tinggi terhasil dari usaha penyelesaian konflik. Mana faedah itu adalah bila berlakunya konflik, kita melahirkan satu keputusan yang berkualiti, di mana dalam pengurusan projek kita melahirkan satu projek itu yang terbaik, berkualiti tinggi. Lepas tu kita banyak alternatif, banyak pemikiran yang boleh dijanakan oleh setiap ahli-ahli projek, dan juga mereka yang terlibat dalam proses akan merasakan keputusan itu dicapai bersama. Maknanya kalau contoh kita ramai pendapat yang berbeza, bila kita keputusan yang kita capai itu bersama. Contoh macam kita mengundi kan, kita undi mengikut pengundian, jadi keputusan itu adalah hak milik bersama. Jadi konflik itu memerlukan pemikiran yang tajam. Maka hasilnya komunikasi dalam konflik itu adalah lebih jelas. Selain itu juga faedah konflik, ia akan mendapatkan pengalaman, membantu individu memahami gaya kita menyelesaikan konflik, menguji keupayaan suatu ahli pasukan, dan menyediakan mekanisme yang mengubah hubungan dan realiti sebenar. Dalam konflik ini juga terdapat masalah, iaitu ramai yang tak selesa, ada yang cuba nak menang, ada yang nak kalah. Lepas tu dia dapat mengurangkan produktiviti yang berkesan bila kita berlakunya konflik yang tiada penyelesaian. Selain itu juga tekanan dan konflik interpersonal. Terdapat tekanan bila manusia mengalami tekanan, boleh tidak tenteram dan rasa risau. Maknanya melibatkan diri sendiri rasa down, diri kita rasa rendah diri, dan ini menyebabkan suatu projek yang kita hasilkan tidak tercapai hasrat. Selain juga terdapat implikasi tekanan dalam kesihatan individu. Pihak pengurusan pun menghadapi masalah. Kebanyakan syarikat tak dapat membina imej syarikat dalam suatu benda yang berlakunya konflik. Majikan menghadapi masalah yang amat besar. Jika berlakunya konflik sedemikian, kita mempunyai peranan mentor dalam konflik sebagai menasihat, memberi kuasa. Dan peranan mentor ni adalah seperti pemudah cara ataupun kaunselor
bertujuan menjelaskan suatu masalah, konflik untuk dibincangkan secara terbuka. Ianya memudahcarakan proses penyelesaian, tapi bukan penyelesaikan masalah atau konflik tersebutlah. Pemudahcara ni dia akan menjadi orang tengah dalam keadaan kita menguruskan suatu masalah, ataupun konselor dia menjelaskan keadaan situasi yang boleh menyelesaikan konflik tersebut, mencari ke satu jalan yang baik. Mentor perlu mahir dalam mendengar, dalam memberi keyakinan, mencerminkan kata-kata apa yang dikata, meneroka masalah, menggalakkan komunikasi, membimbing kita dalam menyelesaikan setiap satu konflik itu. Terdapat juga strategi-strategi menangani konflik. Pertama, melibatkan persaingan, muafakat, kita berkompromi, mengelak dan menyesuaikan diri dalam strategi menangani konflik. Baiklah, seterusnya saya akan nerangkan tentang strategi menangani konflik. Strategi menangani konflik adalah kita melakukan pengelakan, iaitu tidak mengendahkan atau menendangkan konflik ataupun menghuru-harakan konflik. Kita melakukan penyesuaian. Individu yang berkonflik, kita perlu ada rasa sifat sabar dalam keadaan kita menangani konflik. Strategi seterusnya adalah strategi persaingan. Mana dalam persaingan tu kita perlu bekerjasama antara satu sama lain. Kita perlu berkompromi untuk ambil sebagai asertif dalam kerjasama. Kita menggunakan strategi menang kalah dalam keadaan kita mempengaruhi bagi mengawalkan orang lain. Setelah yang paling penting sekali dalam menangani konflik, di mana saja kita akan melakukan muafakat, di mana muafakatan ini akan menyelesaikan segala masalah konflik. Baiklah, dan terakhir sekali saya dapat kesimpulan kat sini. Saya kesimpulkan suatu konflik itu boleh diurus dan diubah melalui manusia dalam perhubungan antara individu serta strategi untuk kita menguruskan konflik. Mentor juga memainkan peranan yang penting dalam membantu untuk memahami jenis konflik, dan kehadiran mentor ataupun pengudahcara dalam keperluan harian manusia dapat menyelesaikan konflik dan juga perhubungan antara satu sama lain. Justru itu, dalam pengurusan projek, kita akan dapat membina satu projek yang efisien dan efektif untuk kita majukan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.